Okey. Ar-Ra'ufu. Al-Basiru Maha melihat. Betul. Ar-Ra'ufu salah. Salah. Ar-Ra'ufu maksud dia Maha pengasih. 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 Ni. Muka surat 48. Ar-Ra'ufu. Okey. Al-Hamidu Maha terpuji. Betul. Al-Mani'u Maha pencegah. Betul. Al-Muhsi Maha mewakili. Salah. Al-Muhsi Maha menghitung. Al-Muhsi. Surat. Mana Al-Muhsi? Al-Muhsi. Ni. 57. 57. Itu. Itu. Al-Baqi Maha tunggal. Ini salah. Al-Baqi itu baqa, dia kekal. Jika kamu cari dalam buku teks. As-Saburu Maha penyabar. Betul. As-Sabur last sekali. Itu semua. Al-Qadiru Maha mampu. Betul. Okey. Habis. Kamu jangan lupa cek kamu punya jawapan. Ulang kaji sikit. Sambil kamu cek tu kamu ulang kaji. Al-Basir Maha melihat. Macam tu. Al-Mani' Maha pencegah. Itu baca, dengar aja video. Minggu-minggu depan Wak Lim baca. Ini buat. Okey. Seterusnya, habis yang tu, kita tengok kepada kita punya buku teks tajuk baru. Yang ni dah buat, yang ni dah baca. Konsep muraqabah, muka surat 55. Ni. 55. Ni. Konsep muraqabah. Dengar Mu'allim baca dulu. Okey, unit 1, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta sekalian alam. Kita yakin. Apa dia? Macam mana? Ini cerita dia. Macam mana kita nak beriman Allah ni pencipta sekalian alam. Okey, kita tengok pengertian muraqabah. Maksud muraqabah. Pengertian muraqabah, maksud muraqabah. Kamu dengar muraqabah. Apa muraqabah tu? Ini cerita dia. Dia ada dua maksud. Yang pertama dari segi bahasa. Maksudnya perkataan muraqabah tu apa maksud dia dalam bahasa Melayu. Yang kedua dari segi istilah. Maksudnya perbuatan muraqabah tu apa dia? Apa maksud dia? Yang pertama kita nak dari segi bahasa. Dari segi perkataan. Muraqabah bermaksud pengawasan dan pemantauan. Okey, itu maksud dari segi bahasa. Dari perkataan muraqabah tu bahasa Melayu dia kita panggil pengawasan ataupun pemantauan, penjagaan. Dari segi istilah pula, muraqabah adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasinya, sentiasa melihatnya, sentiasa mendengar apa percakapannya dan mengetahui segala apa yang dilakukan, sama ada yang zahir dan juga yang batin, yang boleh nampak dengan mata ataupun yang tak boleh nampak dengan mata. Itu semua perasaan manusia ni, orang Islam dia yakin. Dia yakin dan dia sentiasa berwaspada. Dia rasa macam Allah melihat apa yang dia lakukan. Itu maksud dia muraqabah. Allah, apa percakapan dia, sama ada dia cakap dengan kawan dia ataupun dia cakap dengan telefon ke, cakap seorang diri ke contohnya. Dia yakin Allah dengar apa yang dia cakap. Allah melihat. Semua sekali dia rasa macam sentiasa Allah memantau perbuatan dia. Itu maksud muraqabah. Okey, kita tengok dulu. Kita dah faham maksud muraqabah. Kita tengok muka surat sebelah 56. Muka surat sebelah 56. Sikit lagi. Ciri-ciri orang bersifat muraqabah. Apa dia ciri-ciri orang yang bersifat dengan muraqabah? Muka surat 56 dengan muka surat 57. Kita ada 3 ciri-ciri orang yang yakin, orang yang sentiasa rasa dipantau, diawasi oleh Allah
Apa yang dia buat? Yang pertama, nombor satu, meyakini bahawa Allah itu ada. Sebab kita yakin Allah ni sentiasa pantau kita, Allah ni jaga kita, Allah ini mengawasi apa segala perbuatan, percakapan, apa yang kita buat, kita cakap. Jadi kita yakin, automatik kita akan yakin Allah itu wujud, Allah itu ada. Bagi sesetengah orang, ini kesan buruk kalau dia tidak beriman, dia tidak meyakini sifat muraqabah ni. Muraqabah ni bukan sifat Allah, tapi sifat orang tu. Sifat kita ni bersifat muraqabah. Kita ni ada rasa diawasi oleh Allah. Itu maksud muraqabah. Kita automatik, kita kalau ada rasa macam tu, sifat macam tu, automatik kita yakin Allah itu ada. Kalau Allah itu tak ada, tak adalah kita nak rasa Allah ini sentiasa mengawasi kita, Allah ini sentiasa memantau kita. Jadi kita yakin Allah itu ada. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan merasakan Allah sentiasa memerhati segala tindakan kita. Bila kita yakin Allah itu ada, kita yakin Allah itu sentiasa mengawasi kita, apa sekalipun ibadah, sama ada kita buat dengan komuniti, dengan masyarakat, apa ibadah yang kita sumbangkan kepada negara, sama ada di sekolah ataupun di rumah, dengan mak ayah kita, sentiasa kita rasa ikhlas, sentiasa rasa redha, sentiasa uh, rasa tenang, sebab kita tahu Allah itu sentiasa mengawasi itu. Kita nak buat apa? Ibadah yang, kalau ibadah dengan orang lain, bantu-membantu, tolong-menolong mak ayah kamu di rumah, kita ikhlas, ikhlas. Tidak menunjuk-nunjuk, tidak mempelekehkan dan sebagainya. Yang ketiga, sentiasa berzikir dengan mengucapkan tasbih, tahmid dan juga takbir. Apa dia lafaz tasbih, tahmid dan juga takbir? Tasbih ialah subhanallah, tahmid ialah alhamdulillah, takbir ialah Allahu akbar. Sentiasa berzikir dengan lafaz-lafaz seperti itu. Sama ada berzikir selepas solat ataupun pada waktu pagi dan waktu petang ataupun di malam hari semasa tahajud dan sebagainya. Sentiasa melafaz-lafaz, berzikir menggunakan lafaz-lafaz tersebut contohnya. Ada pun lafaz-lafaz lain pun boleh juga. La haula la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun istighfar. Astaghfirullahalazim, berzikirnya istighfar pun boleh. Jadi itu dia tiga lafaz ataupun tiga zikir yang kita akan sentiasa buat untuk menunjukkan rasa syukur, menunjukkan rasa kerendahan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita ada sikit je lagi. Sikit je lagi. Lepas tu habis buku ni. Okey. Untuk kerja rumah kamu, Maklim nak kamu buat muka surat 34 dan juga 35. Ni. Buku celik praktis. Ni. Muka surat. Buku celik praktis, muka surat 34 dan juga 35. Nanti Maklim akan bagi tahu sekali lagi dalam grup dengan Google Classroom. Okey, sampai di sini saja kelas kita. Maklim harap kamu dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau kamu faham apa yang Maklim ajar, jangan lupa komen. Maklim, saya faham. Jangan lupa juga tekan like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran lakum.